Selamat pagi murid-murid tahun 5 yang cikgu sayangi sekalian. Apa khabar semua? Cikgu berharap anda semua berada dalam keadaan yang sihat. Ingat, seperti mana yang cikgu tekankan selalu, ingatkan selalu, sentiasa memakai pelitup muka jika anda keluar dari rumah, menggunakan pen sanitasi tangan dan kerap mencuci tangan dan kaki anda jika anda keluar dari rumah. Baiklah, hari ini hari Isnin 21 Jun 2021. Anda kini bersama dengan Cikgu K. Kavita, Guru Bahasa Melayu anda. Dan tajuk yang akan cikgu ajar pada hari ini ialah Pejabat Tanpa Kertas. Sila keluarkan buku teks anda, buku teks Bahasa Melayu dan anda boleh merujuk muka surat 90. Jom kita lihat sama-sama. Sebelum kita melangkah kepada tajuk hari ini, mari kita sama-sama imbas kembali tajuk yang telah dipelajari pada hari Jumaat minggu lepas. Ada tak sesiapa dari murid tahun 5 yang masih ingat tajuk yang cikgu ajar pada hari Jumaat? Kalau ya, bagus. Kalau tidak, tidak mengapa. Sekarang cikgu akan tunjukkan. Minggu lepas hari Jumaat, cikgu telah mengajar tentang kata majmuk. Baik, nampaknya anda semua sudah ingat. Cikgu boleh bayang senyuman pada muka kamu sebab kamu sudah tahu kan? Ya, kata majmuk, dan cikgu telah mengajar 3 jenis kata majmuk, iaitu kata majmuk mantap, kata majmuk bebas dan kata majmuk hiasan. Baik, cikgu harap anda ingat dan juga contoh bagi setiap jenis kata majmuk yang cikgu berikan. Baiklah, hari ini cikgu akan mengajar tentang pejabat tanpa kertas. Pejabat tanpa kertas, apa itu pejabat tanpa kertas cikgu? Kamu tahu kan? Jom kita lihat sama-sama. Sebelum itu anda perlu, dan kalau sesiapa daripada kalangan anda belum keluarkan buku teks, sila keluarkan buku teks dan merujuk buku teks Bahasa Melayu muka surat 90. Baik, Ayah Kishan, cikgu baca ya, anda boleh dengar dan anda juga boleh baca bersama-sama dengan cikgu jika anda keluarkan buku teks. Ayah Kishan bekerja di sebuah syarikat multimedia. Pihak pentadbiran pejabat Ayah Kishan mengamalkan konsep pejabat tanpa kertas. Konsep ini amat berfaedah kepada alam sekitar kerana dapat mengurangkan aktiviti penebangan pokok. Baiklah, sebelum kita melangkah kepada petikan kedua, cikgu akan menjelaskan sikit tentang petikan pertama. Jadi di sini teks ini tentang ayah siapa? Ayah Kishan. Ayah Kishan ni bekerja di sebuah syarikat multimedia. Baik. Pihak pentadbiran maksudnya pihak atasan pejabat Ayah Kishan mengamalkan konsep pejabat tanpa kertas. Maksudnya mereka tidak menggunakan kertas untuk urusan tugasan mereka. Konsep ini amat berfaedah kepada alam sekitar. Baik, apabila kita tidak menggunakan kertas, mengapa ia dikatakan amat berfaedah kepada alam sekitar? Sebelum ini pun kita sudah belajar kerana dapat mengurangkan aktiviti penebangan pokok. Kita tahu bahawa kertas ini dihasilkan hasil daripada penebangan pokok. Jika kita tidak menggunakan kertas, sudah semestinya penebangan pokok juga akan berkurang. Faham ke? Ataupun cikgu sangat laju? Cikgu berharap anda boleh ikut dengan cikgu ya. Baik, jadi mereka mengamalkan konsep pejabat tanpa kertas. Di pejabat Ayah Kishan, mereka langsung tidak menggunakan kertas. Malah mereka menggunakan komputer untuk semua tujuan dan urusan pekerjaan mereka. Baik, kita sambung petikan kedua.
Mengapakah ayah Kishan menyimpan maklumat dalam fail digital? Baik, kalau fail, biasanya kita ingat kertas sebab kita simpan semua maklumat, kita cetak semua maklumat menggunakan pencetak dan simpan semuanya dalam fail. Namun begitu, pejabat ayah Kishan menggunakan ataupun mengamalkan konsep pejabat tanpa kertas. Jadi, mereka tidak akan menggunakan kertas. Bagaimana mereka menyimpan maklumat tentang pejabat mereka, urusan kerja semua mereka simpan di mana? Mereka simpan dalam fail digital. Jadi, ada satu persoalan di sini. Pada hari ini, namun kita membaca teks, walaupun kita membaca teks, tujuan utama ataupun pada akhir kelas ini, kamu perlu tahu bagaimana memberi alasan, menjawab sesuatu soalan secara kritis dan kreatif. Kamu perlu fikir dan memberikan satu alasan ataupun jawapan yang kritis dan juga kreatif. Contohnya, di sini ada satu soalan, kamu boleh nampak. Mengapakah ayah Kishan menyimpan maklumat dalam fail digital? Ingat dulu soalan ini, nanti kita akan lihat. Soalan nombor 2. Perlukah ayah Kishan menggunakan email untuk menghantar surat? Mengapa? Jadi, perkataan ini sudah pun biasa sebab anda sudah biasa menggunakan Delima. Jadi, anda tahu apa itu email. Dalam bahasa Inggeris, mata pelajaran bahasa Inggeris, memang terdapat satu soalan di mana anda akan menulis email. Jadi, mengapa ataupun perlukah ayah Kishan menggunakan email? Kalau perlu, mengapa? Itu kamu perlu fikir. Cuba fikir, ini adalah soalan kedua. Yang ketiga, adakah penggunaan tanda tangan digital dapat menjimatkan kertas? Apabila kita tanda tangan digital tak menggunakan di atas kertas, adakah itu adalah menjimatkan kertas? Kalau ya, jelaskan. Kamu perlu fikir. Baik, sekarang anda perlu menjawab soalan dan memberi alasan secara kritis dan kreatif seperti yang telah cikgu beritahu sebentar tadi. Ini juga yang diberikan dalam modul anda. Jadi anda perlu dengar dengan teliti. Baik. Memberikan alasan secara kritis dan kreatif. Apa itu cikgu? Baiklah, sekarang cikgu akan terangkan dengan contoh. Soalan pertama ataupun contoh pertama. Tadi cikgu sudah beritahu kan? Mengapakah ayah Kishan menyimpan maklumat dalam fail digital? Bukan fail ataupun bukan kertas, cetak, semua tu tak ada. Mengapa dia simpan dalam fail digital? Cuba fikir. Baiklah, sekarang kita akan lihat jawapannya. Pertama, kerana cara itu lebih mudah dan teratur. Jika kita gunakan fail dan kertas, kita perlu cetak, kita perlu simpan dalam fail. Fail itu perlu simpan dalam tempat yang selamat. Jadi ini adalah satu kerja yang panjang dan kerja juga banyak. Apabila kita menggunakan fail digital, semuanya simpan dalam laptop kita, komputer riba kita. Jadi cara itu lebih mudah. Kita tak perlu susah payah. Mudah dan teratur. Teratur maksudnya apa yang kita hendaki semuanya disusun dengan rapi. Jawapan kedua, mengurangkan penggunaan kertas. Sudah semestinya apabila fail digital tiada lagi kertas. Jadi mengurangkan penggunaan kertas. Dan satu lagi, kita juga mengurangkan penebangan pokok secara tidak langsung, membantu untuk menjaga alam sekitar. Bagus. Baik. Sekarang soalan nombor 2 ataupun untuk anda berfikir ya, soalan nombor 2. Mengapakah pejabat ayah Kishan mengamalkan konsep pejabat tanpa kertas?
Yang ini anda boleh rujuk petikan yang pertama. Sudah ada jawapan di situ, anda boleh cari dengan sendiri. Nombor 2. Perlukah ayah Kishan menggunakan email untuk menghantar surat dan mengapa? Cuba anda fikir, jika kita hantar surat melalui pos, apa yang akan berlaku? Dan jika kita memberikan sesuatu maklumat, menyampaikan sesuatu maklumat menggunakan email, apa perbezaan? Apa beza antara dua aktiviti ini? Cuba fikir dan beri jawapan. Dan kalau perlu, jawapan kamu adalah perlu. Ya, perlu. Mengapa? Kamu perlu beri jawapan. Nombor 3, bagaimana kita boleh menjaga alam sekitar? Memang dalam tema ini kita belajar tentang cara menjaga alam sekitar. Banyak topik dan banyak isu yang kita bincang tentang alam sekitar. Minggu lepas, cikgu telah memberi penerangan tentang hotel hijau. Hotel hijau ialah hotel yang mementingkan alam sekitar. Jadi, bagaimana? Cuba anda fikir sebagai seorang murid, bagaimana anda menjaga alam sekitar? Beri contoh. Okey, itu adalah soalan yang terdapat dalam modul. Cikgu rasa kamu faham setakat ini. Dan tugasan hari ini ialah 4 soalan yang kita bincang tentang pejabat ayah Kishan. Mengapa mereka mengamalkan konsep pejabat tanpa kertas? Untuk apa? Perlukah kita menggunakan fail digital? Dan satu lagi, apa beza kalau kita hantar surat menggunakan email dan juga pos? Itu yang kamu perlu fikir. Memberikan alasan dan menulis jawapan soalan secara kritis dan kreatif. Baiklah murid-murid, jangan cepat keliru dan jangan cepat berputus asa. Kamu buat saja apa yang kamu faham. Kalau salah tak apa, cikgu di sini sedia membantu anda semua. Jadi, anda cuba jawab soalan dalam modul dan hantar tugasan kepada cikgu. Kalau salah, cikgu akan betulkan. Itu sahaja. Tak ada sesuatu jawapan yang semuanya salah dan tak ada sesuatu jawapan di mana semuanya betul. Jadi, anda perlu dengar audio cikgu dan lihat nota yang cikgu berikan dalam bentuk video ini beberapa kali. Boleh 2 kali, 3 kali. Kamu boleh tonton video ini untuk menjawab dan juga menyiapkan tugasan yang cikgu berikan. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu mengakhiri kelas pada hari ini, ingat, tanggungjawab kita adalah untuk menjaga alam sekitar. Jika kita tidak menjaga alam sekitar, orang yang akan susah pada masa akan hadapan ialah kita juga. Jadi, dari sekolah lagi, dari sebangku sekolah lagi, anda perlu menjaga alam sekitar. Ada soalan kan? Bagaimana cara anda menjaga alam sekitar? Cuba anda fikir. Di sini cikgu ingin tekankan alam sekitar adalah tanggungjawab kita bersama untuk menjaganya dengan baik. Kita perlu menjaga dan memelihara alam sekitar. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja penerangan cikgu untuk kelas hari ini. Cikgu berharap anda semua sudah teliti, sudah jelas tentang tugasan yang cikgu berikan pada hari ini. Untuk hari ini, semasa membuat latihan, jika kamu menghadapi sebarang masalah, kamu digalakkan, dialu-alukan untuk bertanya kepada cikgu. Cikgu sedia membantu anda semua. Baiklah murid-murid tahun 5, jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.